Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Rafidah binti Abdul Rahman, nombor ID 2023523389 dari kumpulan C3 yang diwakili oleh saya dan rakan saya Muhammad Fitri. Kami akan membentangkan tentang liberalism. Kita mulakan dengan pengenalan liberalism. Liberalism adalah falsafah yang mengutamakan kebebasan individu sebagai nilai politik tertinggi. Ia juga adalah fahaman sekularisme yang memisahkan agama dan membolehkan tindakan atau amalan yang bebas dari ketentuan agama. Liberalism berasal dari perkataan liberty atau liberate yang bermaksud bebas. Ia menegaskan hak-hak peribadi, kesamarataan peluang, batasan kuasa kerajaan, kedaulatan undang-undang, hak milik persendirian, pasaran bebas dan keterusan pemerintahan. Liberalism menyokong sistem kerajaan demokrasi liberal dengan pengundian yang adil dan terbuka, di mana semua rakyat mempunyai hak-hak yang sama rata di bawah undang-undang. Liberalism moden berakar umbi dari zaman pencerahan di dunia barat dan menolak kebanyakan tanggapan asas dalam teori pembentukan kerajaan awal seperti hak-hak raja, status keturunan dan institusi agama. Kita pergi kepada analisa dan perbincangan. Terdapat pelbagai cabaran dalam perkembangan Islam liberal yang perlu dihadapi. Islam liberal menghadapi banyak masalah serius termasuk ideologi moden yang boleh merosakkan akidah dan kepercayaan umat Islam. Dalam perkembangan Islam liberal yang perlu dihadapi. Islam liberal menghadapi banyak masalah serius termasuk ideologi moden yang boleh merosakkan akidah dan kepercayaan umat Islam. Setiap Muslim perlu menjaga hati dan pemikiran dari perkara yang salah serta peka terhadap ancaman kejahatan. Di dunia sekarang, umat Islam perlu faham bahawa ideologi moden ini berbahaya dan boleh membuatkan kita lupa akan agama. Kita lihat pula kepada sejarah dan tokoh serta definisi. Liberal bermaksud bebas dari kekangan. Liberalisme timbul dari humanisme yang bersoal kuasa kerja. Liberalisme mula di Britain, Perancis dan Amerika Utara. Liberalisme bermula di Eropah pada kurun ke-15 dan diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Solon, René Descartes, Benedictus, John Locke, Thomas Paine, Davis Hume dan Herbert Spencer. Definisi liberal dan liberalism merupakan dua istilah yang berbeza, di mana liberal bermaksud bebas, manakala liberalism bermaksud fahaman atau pendirian yang bebas. Dan liberalism berkembang dari zaman pencerahan yang menekankan kebebasan dari sikap jumud dan taksub. Liberalism tidak hanya terhad kepada bidang politik, tetapi juga terdapat dalam bidang-bidang seperti rukun negara, ekonomi, pendidikan dan sukan. Kategori liberalisme. Liberalisme terbahagi kepada 4 aliran utama: politik, budaya, ekonomi dan sosial. Setiap aliran mempunyai fokus yang berbeza, tetapi semua mengutamakan kebebasan individu dan kesamarataan. Liberalisme politik mendorong rakyat untuk mengikut undang-undang dan demokrasi liberal. Liberalisme budaya melibatkan kebebasan dalam seks, agama dan perfahaman. Manakala liberalisme ekonomi, juga dikenali sebagai liberalisme klasikal atau Manchester, menyokong ekonomi kapitalis laissez-faire. Liberalisme sosial berkait rapat dengan kesamarataan dalam pendidikan, peluang pekerjaan dan perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fitri Bahmar Rumaini, nombor ID 2023908187. Isu-isu liberalisme di Malaysia. Penyanggahan fahaman liberalisme. Umumnya, pemikiran liberal ini mempunyai 3 asas. Pertama, kebebasan. Ini bermaksud bahawa individu yang mempunyai hak untuk melakukan apa sahaja yang tidak melanggar hak orang lain atau undang-undang yang adil. Kebebasan meliputi kebebasan beragama, berpendapat, bersuara, berserikat, berpolitik, berdagang dan sebagainya. Dua, individualism. Ini bermaksud bahawa individu adalah unit asas dalam masyarakat dan mempunyai nilai dan martabat yang tinggi. Individu juga mempunyai tanggungjawab untuk menentukan nasib dan kebahagiaan mereka sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Individualisme menolak kolektivisme yang mengutamakan kepentingan kumpulan atau negara daripada individu. Tiga, rasionalisme. Ini bermaksud bahawa individu yang menggunakan akal dan logik untuk menilai dan membuat keputusan dalam hidup mereka. Rasionalisme menghormati sains dan pengetahuan sebagai sumberan dan kemajuan.
Profesionalisme juga bersikap kritis dan skeptis terhadap dogma, tradisi atau autoriti yang tidak berasaskan arujah. Isu-isu yang timbul berikutan kepada penyanggahan fahaman liberalisme. Pertama, individu murtad. Penambahan bilangan individu yang murtad kerana dengan penafsiran liberalisme agama tentang kebebasan individu dalam beragama sangat umum dan amat longgar hingga memberi hak kepada orang Islam juga boleh menukar agamanya dengan bebas. Maka dari sinilah orang Islam melihat peluang untuk menjadi murtad. Namun begitu, golongan Muslim liberal tidak rasa kesalahan murtad adalah berbahaya. Kedua, pluralisme agama. Mazhab pemikiran liberal Islam berpendapat bahawa Islam adalah agama yang benar. Tetapi pada masa yang sama, pemikiran liberal Islam juga berpendapat bahawa semua agama selain Islam juga benar. Dr. Nur Khalis Majid, salah seorang pemikir Islam liberal terkemuka, menyatakan ibarat roda, pusat roda itu adalah Tuhan dan jari-jari itu adalah jalan dari pelbagai agama. Yang ketiga, persamaan jantina. Di Malaysia, keseimbangan orientasi seksual boleh menjadi isu utama pembangunan NGO, organisasi bukan kerajaan yang berdasarkan kepada Islam yang megah sebagai rancangan pertempuran mereka. Perubahan dalam undang-undang syariah terutama yang berkaitan dengan peningkatan hak asasi antara lelaki dan wanita antara yang disuarakan oleh NGO Sisters in Islam SIS. Keempat, mempertahankan hak asasi LGBT, lesbian, gay, seksual dan transgender. Para pemikir aliran Islam liberal berpendapat bahawa tidak ada alasan untuk menolak homoseksual. Bahkan, penolakan kritikan terhadap homoseksual atau transjantina ini kalangan umat Islam serana sempit terhadap ajaran Islam. Mereka menyokong usaha untuk melindungi dan menjaga hak menghormati golongan ini. Kita pergi pula kepada faktor-faktor pengaruh liberalisme di Malaysia. Pertama, mengutamakan logik akal daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Pemikiran liberalisme masuk dalam pemikiran dan pegangan muslimin melalui penjajah Eropah dan juga pendekatan modernisasi. Ada golongan yang mengutamakan logik akal daripada Al-Quran dan Al-Hadis dalam hujah yang sebenarnya ingin mengajak Muslim mengikut pemikiran Barat dan menghilangkan akidah Islam dalam diri umat Islam itu sendiri. Yang kedua, usaha pesongkan akidah. Ada juga golongan yang berusaha memisahkan agama dari kehidupan dan menafikan hubungan antara agama dan kehidupan. Seterusnya, langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi pengaruh ideologi liberalisme adalah menjadi satu sumbangan yang lebih besar kepada agama dan masyarakat Islam secara keseluruhannya sekiranya para ulama, pemikir Islam dan para profesional Islam kini dapat mencetuskan satu kerjasama antara usaha masing-masing untuk membawa pembahagian dalam masyarakat serta melakukan kajian semula terhadap tradisi Islam. Pertama, pemantapan penguatkuasaan. Cadangan yang boleh dikemukakan ini adalah pemantapan penguatkuasaan terhadap golongan liberal yang diyakini cuba menularkan sebarang fahaman yang mengajari ajaran Islam di kalangan masyarakat Malaysia. Pihak berkuasa boleh memperkuat program pengukuhan akidah dan kesedaran mengenai ancaman liberalisme terhadap semua lapisan masyarakat Malaysia serta program pengukuhan iman. Yang kedua, berpegang kuat kepada ajaran agama. Umat Islam seharusnya berpegang pada ajaran Islam di mana ianya merupakan panduan buat Muslim dan Muslimat. Bahaya kepada umat Islam terutamanya anak-anak remaja kita kerana mereka lebih senang dipengaruhi oleh fahaman-fahaman sebegini kerana semuanya sekarang di hujung jari sahaja. Untuk mengekalkan kesucian agama Islam, kita seharusnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, memupuk nilai adab atau tingkah laku yang baik dalam kalangan masyarakat. Antara langkah yang paling utama perlu diketengahkan dalam usaha membantras fahaman liberalisme ialah dengan memupuk nilai adab atau tingkah laku yang baik dalam kalangan masyarakat, khususnya di Malaysia. Hal ini kerana adab yang tinggi mampu mencapai ketamadunan sebuah masyarakat. Peradaban yang tinggi dapat dicapai menerusi 3 bahagian penting dalam Islam. Antaranya adalah akhlak, ibadah dan akidah. Bukan agama berpandukan 3 bahagian ini harus dibentuk untuk menjamin perkembangan sesebuah peradaban yang tinggi. Keempat, usaha dakwah oleh para ilmu dalam mencapai keberkesanan untuk mengatasi cabaran liberalisme ini. Usaha dakwah perlu diwujudkan untuk membantras ideologi dan fahaman liberalisme ini. Para pendakwah ilmuwan perlu memahami keadaan dan keperluan masyarakat yang menjadi sasaran dakwah mereka. Mereka perlu menggunakan bahasa dan kaedah yang sesuai dan menarik untuk menyampaikan mesej dakwah. Mereka perlu mengelakkan sikap ekstrim, fanatik atau liberal dalam dakwah. Yang terakhir, kesimpulannya, kami simpulkan dengan 3 pandangan. Dalam masyarakat majmuk di Malaysia, pemikiran sekularisme telah meresap masuk dalam semua peringkat pemikiran. Mereka yang sering meletakkan tuduhan liberal pun ada kalanya berfikir secara liberal. Masyarakat Islam di Malaysia berbeza dengan masyarakat Islam di tempat lain. Contohnya, kejiranan yang terdiri daripada pelbagai kaum adalah berbeza dengan kejiranan yang terdiri daripada satu kaum. Dalam konteks negara Malaysia, letakkan seseorang dengan label liberal menjadi satu pilihan yang terakhir. Apa yang perlu kita lakukan adalah tangani isu ini secara bersama. Usaha bersama-sama memahami terma ini secara total. Sekian, terima kasih.